Okey. Untuk sambungan yang tadi, kita nak tengok pula pengangkutan gas karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Tadi yang part pertama kita lebih beri tumpuan kepada pengangkutan gas oksigen. Okey, pengangkutan gas karbon dioksida adalah melalui 3 cara. Okey, ada 3 cara kat sini. Kalau boleh kita gariskan. Iaitu dalam 70% diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Banyak tu 70% tu. 23% karbon dioksida tadi akan bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin, dan 7% karbon dioksida terlarut diangkut sebagai asid karbonik. Jadi dalam banyak-banyak ni kita nak fokuskan main ni lah. Sebab dia mewakili 70% pengangkutan utama gas karbon dioksida. Okay, kita nak tengok macam mana ianya berlaku. Okey. Jadi saya dah pilih satu gambar rajah yang saya rasa sesuai untuk awak. Okey, kita tengok sini. Okey, kita tengok gambar rajah dan kita tengok nota yang dalam buku teks tu. Nota daripada buku teks tu cikgu dah bawa ke bawah ni ya. Okay, kita tengok ya. Okey, kita tengok sini. Okey. Pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke capillary tissue. Dari sel badan masuk dalam capillary tissue. Maksudnya macam mana ni? Maksudnya kat sini. Ni. Daripada sel badan besar, daripada sel badan nak masuk kepada capillary tissue. Okey, kita nak fokus yang ni ya. Nampak? Sekarang kita tengok macam mana prosesnya. Okey. Ini adalah tisu badan. Ini adalah capillary darah. Karbon dioksida ni. Macam mana dia nak masuk dalam capillary darah ni. Kita nak tengok prosesnya. Okey. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan masa respirasi sel akan berpadu dengan air. Okey, karbon dioksida ni akibat daripada tekanan separa karbon dioksida kat dalam sel badan ni tinggi, kat dalam blood capillary ni rendah, so resapan boleh berlaku lah. Okey, karbon dioksida pun masuk. Karbon dioksida ni dia akan masuk dalam sel darah merah. Dia akan masuk dalam sel darah merah. Dalam sel darah merah dia akan bergabung dengan air. Air tu ada dalam sel darah merah. Ya, dia akan bergabung dengan air, H2O. Air itu ada dalam sel darah merah, bergabung dengan air. Ini akan membentuk asid karbonik, H2CO3. Ini adalah asid karbonik. Hasil daripada penggabungan karbon dioksida dan juga air dalam sel darah merah. Semua proses ni berlaku dalam sel darah merah. Asid karbonik. Okey. Tindak balas ini dibantu oleh enzim carbonic anhydrase. Ini adalah enzim carbonic anhydrase yang akan membantu tindak balas tu berlaku. Maksudnya tindak balas karbon dioksida bergabung dengan air membentuk asid karbonik dibantu oleh carbonic anhydrase. Okey, settle. Nombor 3. Asid karbonik ni pula, yang asid karbonik ni tadi akan terurai. Terurai maksudnya dia akan pecah. Dia akan bentuk 2 ion. Ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ni ion bikarbonat ni.
Ion bikarbonat bercas negatif dan ion hidrogen bercas positif. So, dia pecah pada 2 ion. Okay. Sekarang kita nak fokuskan pada ion ni. Kemudian, ion bikarbonat ni tadi meresap keluar daripada sel darah merah. Dia masuk dalam plasma darah. Sekarang ni ion bikarbonat ni tadi, yang asalnya ada dalam sel darah merah ni tadi, dia akan keluar masuk dalam plasma darah. Dan sekarang ni plasma darah lah yang angkut karbon dioksida ni pergi dekat peparu. Sekarang pengangkutan karbon dioksida ni adalah berlaku dalam plasma, bukan lagi berlaku dalam sel darah merah. Sampailah dia pergi ke peparu. Nampak dah? Maksudnya dia, karbon dioksida ni masuk dalam sel darah merah hanya untuk dia nak tukarkan bentuknya jadi ion bikarbonat saja. Jelas? Bila ada gambar rajah macam ni, kita akan jadi lebih jelas apa peristiwa yang berlaku tu kan. Awak ingat gambar rajah ni, so automatik awak boleh huraikan semua benda ni. Kemudian ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan seterusnya diangkut pergi ke peparu. Okey. Ini untuk pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari darah. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula pengangkutan karbon dioksida dari kapilari darah ke peparu. Maksudnya kat sini. Kita nak tengok apa pula yang berlaku dekat sini. Okey. Macam mana karbon dioksida yang ada dalam kapilari darah ni boleh keluar masuk dalam peparu. Okey, saya akan terangkan nanti. Okey. Okay, kita tengok part yang kedua ni. Pengangkutan karbon dioksida dari kapilari, peparu ke alveolus. Dari kapilari darah di peparu lah ke alveolus. Okey. Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat ni tadi, kan ion bikarbonat ni ada dalam plasma darah. Okey, ion bikarbonat yang ada dalam plasma darah ni bila dia sampai saja dekat peparu, ia akan meresap semula masuk ke dalam sel darah merah. Tadi kan dia duduk dalam plasma, bila nak sampai saja dekat peparu tu, dia masuk balik dalam sel darah merah. Nampak sini ni, gambar rajah ni masuk balik. Okey, jelas? Asalnya dia ada dalam plasma ni, dia masuk kat sini. Ion bikarbonat ni dia bergabung dengan ion hidrogen. Dia bergabung balik dengan ion hidrogen. Mana datang ion hidrogen ni? Ni yang tadi. Sini ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni duduk dekat dalam ni, memang stay kat dalam sel darah merah ni. Yang keluar ni tadi ion bikarbonat saja. Tapi bila sampai dekat peparu, dia gabung balik dengan ion hidrogen ni. Seterusnya akan membentuklah semula asid karbonik. Asid karbonik pun terbentuklah semula. Okey. Yang ni tak payah tahulah. Tak payah tahu. Dalam kutek dia tak bagi tahu. Asid karbonik ni bila dah terbentuk, dia akan pecah. Pecah ataupun terurai lah kita kata nak. Menjadi karbon dioksida dan air. Menjadilah gas karbon dioksida dan juga air. Dengan bantuan sekali lagi asid karbonik anhydrous. Okey.
Karbon dioksida yang terbentuk ni tadi akan meresap keluar daripada kapilari darah, masuklah ke dalam alveolus. Akibat daripada tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Karbon dioksida kat sini ni banyak ni, tekanan separa dia tinggi banyak. Kat dalam ni rendah. So resapan boleh berlaku. Dia keluar lah. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkirkan semasa proses hembusan nafas. Itu dia. Bila ada gambar rajah ni, kita lagi senang faham. Saya lah rasa bila ada gambar rajah ni, saya lagi senang faham. Jadi saya advisekan, nasihatkan, di samping awak tuliskan nota tentang ni, awak juga kena ada gambaran ataupun ada gambaran boleh melukiskan gambar rajah ni juga. Senang orang nak faham. Ya? Jadi kita dah habis untuk 8.3.